Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Nazam. Hari ini saya akan bahaskan tentang isu penyalahgunaan dadah. Okey, dadah bermaksud ubat-ubatan atau bahan seperti ganja, heroin, marijuana dan sebagainya yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakannya secara berlanjutan. Maksudnya dia akan merosakkan daripada segi kesihatan, dia akan membawa maut dan lain-lain. Maksudnya siapa yang mengamalkan, siapa yang ambil ambil ganja ni, dia akan, maksudnya dia akan masalah kesihatannya berlanjutan. And dia pun berisiko untuk menghadapi kematian dengan lebih awal. Okey, kesan penyalahgunaan dadah dia ada beberapa, iaitu penyalahgunaan dadah memberikan kesan negatif yang besar terhadap penggunanya. Yang pertama, kesan negatif yang berikan kesan kepada masyarakat dan negara. Dengan adanya orang dalam kalangan masyarakat yang penagih dadah, dia akan merisikokan orang lain seperti orang sekeliling dia. Okey, kehidupan masyarakat terganggu dengan kehadiran penagih dalam komuniti kejiranan mereka. Dan seterusnya menyebabkan mereka sentiasa memerlukan wang untuk membeli dadah bagi memenuhi keinginan ketagihan mereka. Dan yang seterusnya membuatkan mereka hilang pertimbangan hingga menyebabkan mereka terlibat dengan jenayah seperti mencuri barang-barang jiran, tetangga dan ada kalanya sampai ke peringkat membunuh. Sebab apa sampai ke peringkat membunuh? Sebab seperti yang kita tahu, kebanyakan kes dekat Malaysia ni adalah kes pembunuhan daripada kalangan anak. Dia membunuh mak bapaknya sebab apa? Sebab tak dapat nak duit. Tak dapat duit untuk diorang beli bahan-bahan yang menghayalkan diorang seperti dadah. Sebab dadah tu kan seperti yang kita tahu harga dia mahal. Okey, so jadi bila diorang tak ada duit, diorang akan memaksa orang lain untuk berikan diorang wang. Okey, seterusnya, akibat buruk penyalahgunaan dadah adalah terhadap penagih itu sendiri. Selain itu, keluarga penagih, masyarakat dan negara. Okey, untuk ke atas penagih, dari segi tingkah laku penagih itu sendiri akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan bergaul hanya dengan kumpulan penagih-penagih dadah, penjenayah dan penipu. Okey, seterusnya ia tidak bertanggungjawab kepada kerja atau persekolahannya. Dan seterusnya, fizikal penagih itu kurus, lemah tenaga, malas dan kesihatan mereka dalam keadaan hayalan. Kehilangan tenaga seks, pitam, pengsan, ganas, ketagihan yang berlebihan, sakit perut, kancing gigi, mandul dan sebagainya. Seperti yang slide yang masa awal tadi yang menerangkan tentang maksud dadah, dia ada memberitahu yang akan ada masalah kesihatan yang berlanjutan. So daripada itulah diorang akan jadi kurus. Kurus, lepas tu diorang akan, cara diorang jalan tu akan terhuyung hayang. So jadi daripada situ kita dapat tengok, dapat kesan seseorang yang menghisap dadah. Okey, dan dia juga akan menjauhkan diri daripada masyarakat. Sebab apa? Sebab diorang kata yang pada diorang masyarakat ni akan menggugat diorang. So jadi sebab itulah diorang menjauhkan diri daripada masyarakat umum. Okey, seterusnya ialah ke atas keluarga penagih. Yang pertama, maruah dan nama baik tercemar, menjadi beban kepada keluarga kerana terpaksa menghabiskan masa, tenaga dan wang untuk merawatnya. Harapan ibu bapa ke atas anak yang terlibat dadah menjadi musnah, rumah tangga akan jadi porak-poranda, perpisahan dan perceraian di antara ahli keluarga mungkin berlaku. Okey, maruah dan nama baik tercemar. Semestinya bila ada ibu bapa yang ada anak penagih, masyarakat akan pandang hina. So, jadi masyarakat akan berkata macam-macam. So, jadi dari situ dia dapat mencemarkan nama baik keluarga. Okey, dia juga menjadi beban kepada keluarga. Sebab apa? Sebab bila misal kata mak bapak tu dia nak pulihkan anak dia, akan datangkan kos daripada perawatan, so jadi pembelanjaan hospital, apa semua. So jadi semua yang tanggung tu siapa? Mestilah parents kan, mestilah keluarga. Okey, seterusnya harapan ibu bapa tu jadi musnah dekat anak tu. Sebab apa? Mungkin
mak ayahnya berharapkan yang anak dia tu akan jadi insan yang berguna yang dapat membantu diorang dan menjaga diorang waktu diorang tua. So, jadi bila anak tu dah terjebak dengan penyalahgunaan dadah, so jadi dia akan hilang pertimbangan tentang dia punya persekolahan. Sebab apa? Sebab dia hayal dengan benda dadah tu. Okey, seterusnya rumah tangga jadi porak-poranda. Misal kata yang suami atau isteri yang mengambil dadah, dia akan jadikan keluarga diorang tu sebagai sasaran untuk diorang lepaskan diorang punya marah, diorang punya stres. So, jadi daripada situ anak-anak pun akan jadi terpias juga. Okay, seterusnya ke atas masyarakat. Suasana hidup di dalam masyarakat tidak lagi tenteram kerana apa? Terdapatnya kejadian mencuri, merompak, lain-lain yang dilakukan oleh penagih dadah. Okay, so penagih dadah ni dia akan buat macam-macam cara untuk pastikan diorang dapat apa yang diorang nak. Contohnya, untuk beli dadah memerlukan guna duit. Okay, so diorang akan diorang akan mencuri, merompak disebabkan untuk diorang mendapatkan duit. Untuk apa? Untuk diorang beli dadah tu. So, jadi benda tu masyarakat sekeliling jadi dalam keadaan takut dan bimbang atas perkara ini berlaku. Seterusnya, akibat buruk terhadap negara. Okey. Yang pertama, negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda di negara ni. So, jadi bila penagih dadah tu terlampau ramai, so jadi kos untuk merawat diorang pun jadi makin tinggi. Kos yang tinggi ditanggung oleh negara, masyarakat dari segi nyata dan tidak nyata. So, jadi apa yang kita bayar dekat kerajaan, semua itu akan sedikit sebanyak akan salurkan kos untuk merawat pesakit yang penagih. Okey, contoh kos yang nyata ialah penyelenggaraan program pencegahan kerugian daripada aktiviti jenayah seperti merompak, membunuh, merogol dan sebagainya. Okey, so jadi bila kerajaan nak adakan kem motivasi untuk penagih dadah, lepas tu untuk program pencegahan dadah. So, jadi benda tu semua mendatangkan kos. Sebab apa? Sebab untuk kita undang motivasi, motivate apa semua tu, orang yang memberi ceramah. So, jadi semua perkara tu akan mendatangkan kos yang tinggi. Okey, kos kegiatan penguatkuasa, tambah bilangan anggota polis, kaki tangan jabatan penjara, mahkamah, hospital dan lain-lain. Dengan pelibatan yang terlampau ramai untuk terlibat dengan penagih dadah ni, penyalahgunaan dadah. So, jadi kos dia orang makin tinggi untuk tambah bilangan anggota polis. Untuk apa? Untuk mengkesan siapa yang punca penyebaran ini, untuk menangkap dan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Okey, dasar dadah negara. Okey, kerajaan Malaysia pada tahun 1983 telah wujudkan dasar dadah negara. Apa kandungan dalam dasar dadah negara tu? Kandungan dia ialah mewujudkan negara Malaysia bebas dari ancaman gejala dadah menjelang abad 2015 bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Dan apa dia strategi dasar dadah negara ni? Yang pertama, dia ada 4. Yang pertama, pendidikan, pencegahan dan publicity. Yang kedua, rawatan dan pemulihan. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Dan yang keempat, kerjasama antarabangsa. Okey, so jadi bila ada penyalahgunaan dadah ni dalam negara, so jadi diorang perlu menguatkuasakan lagi undang-undang. Contohnya daripada segi hukuman dan sebagainya. Lepas tu rawatan dan pemulihan diorang pun memakan kos yang tinggi lah. Sebab apa? Sebab bila orang yang menagih ni, dia susah untuk berubah. Sebab apa? Sebab dia boleh berubah tapi kena atas diri dia sendiri. So, jadi dia kena usaha dengan lebih tinggi lah. Maksudnya dia kena istiqomah and kuatkan azam dia untuk berubah. So, benda tu
setengah penagih dia tak dapat nak kawal perasaan dia. So jadi sebab itulah adanya pusat pemulihan, semua tu untuk membantu mereka berubah. Okey. Akibat penyalahgunaan dadah ni ada 5 yang saya jumpa. Yang pertama, keruntuhan institusi keluarga. Kenapa runtuhnya institusi keluarga? Bila ada penagih dadah di kalangan antara family, sama ada ibu, bapa ataupun anak-anak, benda tu akan memporak-perandakan keluarga. Contohnya akan berlaku pergaduhan, perselisihan faham. Okey, yang kedua, banyak masalah jenayah dan membunuh. Sebab apa banyak masalah jenayah dan membunuh? Sebab penagih ni dia nakkan duit untuk dapatkan apa yang dia nak. Okey, seterusnya merosakkan diri. Merosakkan diri daripada segi kesihatan. Macam maksudnya masa awal-awal tadi kita baca, penagih ni dia akan merosakkan kesihatan dia dan menempah maut. Okey, merosakkan kesihatan. Kebanyakan yang kita tengok contohnya lah dalam cerita kisah cinta kan. Okey, dalam tu mak dia ni penagih dadah dulu masa dia muda. Jadi bila dia dipenjarakan, sepanjang dia dekat dalam penjara tu dia ada masalah kesihatan macam-macam. Masalah kesihatan buah pinggang, masalah kesihatan darah dan lain-lain lah. So jadi memang dadah ni akan berikan kesan kepada diri manusia. Okey, seterusnya menggugat keamanan. Bila adanya penagih ni, dia akan menggugat keamanan negara. Contohnya, masyarakat jadi tak selamat. So, apa? Sebab diorang dalam keadaan takut. Takut takut nak keluar bawa anak. Sebab apa? Sebab takutnya ada kes merompak. Kes merompak untuk apa? Untuk dapatkan duit. Untuk apa? Untuk diorang beli dadah. Untuk puaskan kehendak dan nafsu diorang. Okey, yang seterusnya mendatangkan penyakit. Macam tadi saya cakap lah, mendatangkan penyakit. Sebab bila kita menagih ni, kesan kesihatan kita akan merosot dan berlanjutan dari semasa ke semasa. Okey. Okey, baik. Seterusnya, langkah penyelesaian isu penyalahgunaan dadah berdasarkan isu-isu semasa dalam perkembangan pendidikan Islam. Baik. Yang pertama, kita pergi kepada pendidikan bertaraf dunia. Okey, sebelum kita lanjutkan dengan langkah penyelesaian, kita harus tahu dulu apa itu maksud pendidikan bertaraf dunia. Okey, baik. Pendidikan bertaraf dunia adalah satu komitmen dan usaha KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk memperbaiki sistem pendidikan negara supaya dapat menyaingi negara-negara maju yang lain. Okey. Daripada pendidikan bertaraf dunia, antara langkah yang kita boleh ambil adalah yang pertama, melalui program ataupun kempen kolaborasi anti dadah. Okey, kolaborasi ini dilaksanakan antara pihak sekolah ataupun institusi pendidikan dengan pihak NGO. Contohnya pihak AADK bergabung dengan pihak institusi, contohnya pengajian tinggi, okey, membuat satu program ataupun karnival anti dadah. Okey, tapi sekarang ada kempen ni dah dijalankan daripada dulu lagi. Dan masih diteruskan. Okay, seterusnya yang menganjurkan program ataupun kempen kesedaran anti dadah yang menarik minat pelajar untuk hadir. Mungkin dengan cara menambahkan aktiviti-aktiviti yang menarik lah, supaya pelajar-pelajar tu rasa seronok nak pergi. Okay. Yang kedua, pengajaran mengenai isu semasa, iaitu mewujudkan subjek atau silibus mengenai isu semasa. Okay, yang disasarkan kepada pelajar sekolah menengah ataupun boleh dimulakan dengan pelajar tahun 6 dan juga seterusnya pelajar sekolah menengah. Okey. Tujuannya adalah supaya pelajar dapat mengetahui tentang bahaya dadah dalam kehidupan. Okey. Ini bermaksud, contoh, ada satu silibus mengenai isu semasa ataupun kita mungkin boleh selitkan dalam tajuk dalam subjek civic ataupun maknanya ketika guru mengajar, mereka boleh masukkan sekali tentang apa contoh isu-isu semasa yang tidak menepati civic ataupun tidak menepati ciri-ciri menjadi warga negara Malaysia yang baik. Okay. Jadi apabila program-program seperti ini dijalankan, maka pelajar akan dapat kesedaran tentang apa itu dadah, kenapa dadah yang tak boleh, apa kesan dia. Okay, baik. Seterusnya yang kedua adalah kesepaduan ilmu. Kesepaduan ilmu adalah
gabungan antara dua atau beberapa unsur yang berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Okey, jadi melalui penggabungan unsur-unsur ni, maka antara langkah yang kita boleh kita boleh gunakan untuk selesaikan penyalahgunaan dadah. Yang pertama, dari sekolah ataupun pihak institusi pendidikan, kita boleh menjalankan penggabung jalinan subjek. Yang mana caranya adalah kita buat satu program. Dalam program tu, kita gabungkan antara subjek pendidikan, contohlah subjek pendidikan Islam, kita gabungkan dengan subjek-subjek lain yang berkaitan. Contoh, kita ambil pertandingan pidato anti dadah. Okey, tujuan kita buat pertandingan ni adalah untuk mewujudkan pelajar berkemahiran dan berilmu. Okey, jadinya contoh, kita ambil subjek yang boleh kita kaitkan. Contohnya kalau pidato, kita ambil bahasa Melayu lah. Okey, bahasa Melayu. Seterusnya, kita boleh gabungkan dengan pendidikan Islam. Okey, kan. Yang ketiga, boleh bergabung dengan civic. Okey. Ataupun mungkin kita nak buat pertandingan, kalau contoh kita nak buat pertandingan melukis poster anti dadah ataupun kempen anti dadah, mungkin kita boleh buat gabungkan dengan subjek lain seperti civic, teknologi. Jadi bila gabung subjek ni, bukan sahaja kita dapat kita dapat mendedahkan pelajar tentang anti dadah dan kesan buruknya, malahan kita juga dapat mencongkil bakat pelajar sekaligus meningkatkan kemenjadian murid. Baik, seterusnya yang kedua, kepelbagaian sistem pengajaran, iaitu guru mengaitkan antara pengajaran dengan isu semasa. Contohnya kita kaitkan subjek civic dengan kesan penyalahgunaan dadah melalui tayangan video, sesi soal jawab. Maksudnya tak semestinya kita dalam kelas sebagai guru, tak semestinya kita perlu menghadap buku saja, buku teks saja, tidak. Kita boleh juga menggunakan tayangan video. Jadi pelajar lebih suka untuk belajar dengan cara seperti itu. Baik, seterusnya peranan SKPMG 2. SKPMG adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Iaitu ia penggubalan semula SKPM 2010 dengan penambahbaikan pada beberapa standard seperti aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan serta kemenjadian murid. Okay, baik. Antara langkah yang kita boleh gunakan adalah murid sebagai pembelajar aktif. Okay. Contohnya guru, kita kemukakan soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi tentang penyalahgunaan dadah dan menilai kefahaman pelajar berdasarkan jawapan mereka. Okey. Perkara ini pada pendapat saya kita boleh lakukan walaupun sebelum kita mula sahaja pun kita boleh. Jadi pengetahuan tentang isu semasa adalah pengetahuan umum. Jadi maknanya kalau pelajar tu boleh tahu apa itu dadah, maknanya kita boleh tahu dah. Okey, jadi ini tahap pengetahuan umum mereka. Jadi kita sebagai guru pula kemudian akan bertindak untuk meningkatkan lagi pengetahuan mereka supaya mereka tahu dan mereka faham bahawa dadah ini tidak boleh dilakukan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kepentingan tadbir urus insan dalam pengurusan pendidikan Islam, iaitu human governance. Itu proses perjalanan untuk menjadi insan yang mengetahui matlamat hidup dan mampu memimpin sama ada diri sendiri maupun orang sekelilingnya. Okey, antara yang kita boleh lakukan adalah guru sebagai role model. Okey, sebagai guru kita kena menunjukkan contoh yang baik sama ada dalam sekolah maupun luar sekolah. Okey, bila kita tunjukkan contoh yang baik, maka pelajar akan lebih nak dengar cakap kita. Okey, contohnya dalam sekolah kita memang tak merokok kan, contoh. Okay, jadi luar sekolah pun kita tidak merokok. Okay, jadinya bila pelajar nampak tu, cikgu ni memang betul lah, dia buat sendiri apa yang dia cakap. Jadi pelajar akan lagi dengar cakap kita. Jadi sekaligus bila kita cerita pasal dadah ni tak boleh dan kita sendiri pun tak ada melibatkan diri dengan perkara masalah-masalah sosial seperti itu, maka pelajar akan dengar dan akan lebih faham. Okey, seterusnya bantuan menyelesaikan masalah. Okey, iaitu sebagai guru kita pun kena ingatkan pelajar kita untuk sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup dan juga memberi bantuan sesi kaunseling. Kalau ada, saya percaya ada pelajar yang mungkin dia akan cerita masalah dengan kita, dia akan percaya pada kita sebagai guru mereka. Jadi kita sebagai guru tak boleh nak menghukum mereka. Kita kena nasihat dulu, kita kena bagi bimbingan kepada mereka. Okay, mungkin dengan bimbingan mereka, mungkin dengan bimbingan kita, mereka akan berubah menjadi lebih baik. Baik, itu saja. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, dadah ini walaupun sikit tapi ia dapat memberi kesan yang besar, bukan sahaja terhadap diri sendiri
malah terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Jadinya saya percaya dan saya yakin semua pihak harus memainkan peranan yang besar dalam memastikan harus bekerjasama. Semua orang harus bekerjasama untuk kita sama-sama membendung dan mengurangkan lagi gejala dadah dalam kalangan masyarakat kita. Semoga golongan-golongan kita, golongan anak-anak murid kita pada zaman sekarang ini akan besar menjadi pemimpin-pemimpin negara yang mampu memimpin negara dengan baik dan juga menjadi golongan masyarakat Islam yang sentiasa diredai oleh Allah. Sekian itu saja. Maaf atas segala kekurangan. Baik, seterusnya saya akan menyambung dan saya akan membawakan dalil mengapakah Islam mengharamkan dadah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakil dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha mempertahankan amalannya. Maknanya dekat sini, dadah ini sangat-sangatlah tidak elok. Dia bukan sahaja merosakkan agama, tapi juga merosakkan bangsa dan negara. Dan ia adalah sesuatu pembaziran yang jelas lagi nyata. Kemudian saya bawakan juga dalil pengharaman dadah itu sendiri yang bermaksud, apa sahaja yang memabukkan sama ada banyak atau sedikit, ia adalah haram. Dadah jelaslah dia memberikan kemabukan kepada kita dan ia jelas-jelaslah adalah haram. Kemudian saya bawakan juga hukuman dari segi undang-undang di Malaysia juga undang-undang Islam. Baik, untuk undang-undang Malaysia, kita sudah pun mempunyai akta, iaitu Akta Penyalahgunaan Dadah 1952, yang ini membawa kepada hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Dari segi pengedarnya, yang menghisapnya jika didapati bersalah, akan dikenakan hukuman mati. Baik, untuk undang-undang Islam pula, sebenarnya di dalam Islam tidak pernah menetapkan dadah sebagai hukuman ta'zir. Namun pada pandangan saya, ta'zir adalah sebuah hukuman yang jelas dan sangat bersesuaian untuk penyalahgunaan dadah. Ya. Kemudian statistik penyalahgunaan dadah. Kita boleh tengok dekat sini. Okey. Kanak-kanak peratusan untuk kanak-kanak adalah 5 orang. Maknanya kanak-kanak pun dah mula ada yang terlibat dengan pengambilan dadah. Okey, kita pergi pula kepada remaja. Remaja adalah 389 orang. Remaja selalunya dalam lingkungan kanak-kanak yang masih bersekolah. Kalau kita boleh tengok peratus dekat sini pun sebenarnya tinggi. Macam mana mereka boleh terlibat dengan dadah. Okay, kemudian kita tengok pada belia. Belia adalah 68.1% bersamaan dengan 96,773 orang. Menunjukkan dadah ni sebenarnya memang dah terlalu berleluasa di Malaysia. Kemudian untuk dewasa pula, statistik adalah 49.5%, sedikit rendah berbanding dengan belia. Dan statistik ini disediakan oleh Bahagian Dasar Franchise Agency Dadah. Kemudian, jenis-jenis dadah. Baik, jenis-jenis dadah yang pertama adalah opiat. Opiat adalah dadah jenis yang diperolehi daripada tumbuhan pokok popi. Getah dikeluarkan daripada buah popi, lalu ia dikeringkan dan diproses menjadi dadah, dan kumpulan opiat ini adalah candu, morfin dan juga heroin. Kemudian kita tengok pula bahagian dadah yang kedua, iaitu stimulan. Stimulan merupakan bahan kimia psikoaktif yang merangsang aktiviti sistem saraf pusat. Terdapat 2 jenis stimulan, iaitu jenis amfetamin atau bahasa sainsnya adalah ATS dan juga kokain.
Kemudian bahagian dadah yang ketiga adalah kokain. Kokain adalah serbuk putih yang berasal daripada daun koko yang terdapat di Peru, Bolivia dan Colombia di pergunungan Andes, Amerika Selatan. Kita lihat pula kepada jenis dadah yang keempat, MDMA. Ia dipanggil feel good drug dan boleh meningkatkan daya tahan pengguna. Pil MDMA seringkali dibentuk dengan ikon atau logo bagi memenuhi cita rasa pengguna seperti ekstasi. Di antara dadah-dadah yang lain, MDMA adalah antara dadah yang boleh memberikan kehayalan, kemabukan di tahap yang tinggi dan ianya dicipta dengan pelbagai warna yang menarik untuk menarik pembeli. Sebab itu dan MDMA adalah antara dadah yang popular lah, termasuk di negara Malaysia. Kemudian ganja ataupun cannabis. Cannabis ialah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis dadah yang diperoleh daripada pokok cannabis sativa. Maknanya ganja ni diperbuat daripada pokok. Kemudian hallucination. Baik, macam mana dadah ni boleh berlaku? Macam mana di kalangan kita ni boleh menghisap dadah? Apa faktor dia? Okey, baik, kita lihat faktor yang pertama, pengaruh rakan-rakan dan persekitaran. Saya meletakkan diri saya sebagai contoh. Contoh, saya duduk di sebuah perkampungan. Perkampungan itu terdiri daripada 10 buah keluarga. Dan 3 daripada buah keluarga itu adalah mereka yang menghisap dadah. Kemungkinan besar untuk 7 yang lain mengikuti 3 itu adalah sangat besar. Kerana kita duduk di persekitaran yang sebegitu. Ataupun pengaruh rakan-rakan. Okey, kalau rakan-rakan ni kita ambil contoh pelajar sekolah. Pelajar sekolah ni mereka banyak meluangkan masa dengan rakan-rakan. Mereka banyak menghabiskan masa semasa mereka di sekolah. Jadi besar kemungkinan untuk rakan mempengaruhi mereka untuk mengambil dadah adalah sangat besar. Kalau kita lihat di bandar-bandar, mereka yang bersekolah ini tidak berkawan dengan yang sama umur dengan diorang je. Diorang berkawan dengan umur yang lebih tinggi, dengan peringkat umur yang lebih tinggi. Jadi sebab itulah antara faktor yang terbesar adalah pengaruh rakan-rakan. Kemudian rasa ingin cuba dan tahu. Kita manusia, kalau kita tak cuba, kita jadi macam kalau orang lain dah cakap pasal bedak, contohnya rakan kita dia dah cerita kat kita dadah ni macam gini, dadah ni macam ni. Jadi kita macam aku pun nak kena cuba juga. Jadi daripada rasa ingin cuba dan ingin tahu itulah yang boleh menjebakkan diri kita dalam pengaruh dan penyalahgunaan dadah. Yang sebenarnya daripada sebelum tu kita dah tahu dadah ni tak bagus. Tapi sebabkan rasa ingin tahu, rasa nak cuba, kita menjebakkan diri kita. Dan akhirnya untuk keluar daripada jebakan itu sendiri sangatlah susah. Kemudian kurang penghayatan agama. Okey, melihat kepada kurang penghayatan agama adalah mungkin kita boleh ambil daripada institusi kekeluargaan. Ibu bapa kurang mengambil tahu, kurang cakna, kurang fokus kepada anak-anak. Mereka sibuk bekerja, mereka membiarkan anak-anak mereka bebas bergaul dengan siapa saja yang mereka mahu tanpa mereka sedar sebenarnya perkara itu telah membuatkan anak mereka termasuk dalam mereka termasuk dalam kancah dadah ini sendiri. Kemudian yang keempat, medium untuk menghilangkan stres. Katanya kalau kita ambil dadah ni, kita boleh hayal, kita duduk dalam dunia kita sendiri. Dan sebab itulah mereka yang, kalau saya boleh ambil contoh, sebenarnya mereka yang terlibat dengan dadah ni adalah mereka yang bijak pandai. Tapi sebabkan mereka nak hilangkan stres, mereka merasakan tak apalah, aku ambil sekejap je, nanti aku berhenti. Rupanya nak berhenti tu susah. Lama-lama kelamaan daripada mereka yang berkejaya, jadilah kepada seorang penagih. Kemudian kita dah sebutkan dalil, kita sebutkan faktor. Saya cuba berikan langkah yang mungkin boleh diambil. Baik. Langkah yang pertama adalah aktiviti ceramah seperti seminar dan pameran anti dadah. Saya rasa Malaysia sudah pun memulakan langkah ini dan saya rasa
Itu perkara yang baguslah. Kita memberikan pendedahan kepada mereka daripada mereka kecil. Sebabnya kalau kita nak memberikan kesedaran kepada mereka yang sudah ambil, perkara itu agak susah. Jadi kita berikan kesedaran kepada kanak-kanak yang masih belum terlibat. Kita kalau boleh hindarkan mereka terus. Kemudian penumbuhan pusat-pusat pemulihan, ataupun yang lebih kita kenali adalah pusat serenity. Sebenarnya untuk pusat-pusat pemulihan ini, kerajaan sudah mengeluarkan kos yang banyak untuk menyediakan pusat-pusat pemulihan. Dan saya merasakan ia antara langkah yang baguslah, memberikan tempat untuk penagih-penagih ini sedar akan kesalahan mereka, dan kita tak nak mereka beredar di luar dan memberikan ketakutan kepada masyarakat. Kemudian mewujudkan kerjasama antara orang awam dan kerajaan. Maknanya kerajaan dan orang awam perlu memberi kerjasama. Kita nampak je orang tu yang darah, kita terus telefon kita terus telefon agensi yang berkaitan. Kemudian pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat kepada penagih serta pengedar dadah. Maknanya dua ni, penagih dan juga pengedar dadah, perlu diberikan hukuman. Seandainya kita membiarkan sahaja mereka, saya yakin dan saya pasti perkara itu akan terus berlarutan. Kerana kita membiarkan sahaja mereka berleluasa di negara kita. Kemudian itu sahaja, terima kasih.